Tapi perkara ini mesti diterangkan dengan lebih jelas. Sebab kalau tidak, saya tahu bahawa isu ni akan dimainkan terutamanya oleh PN. Dan PN dia memang target. Saya rasa dia target. Saya rasa mainland. Sekarang ni 6, 7, 8 kursi di mainland. Dan isu ni memang bola tanggung bagi mereka. Respon pada KJ punya last point itu, bukanlah saya nak saya cuma nak bertanya sama ada KJ rasa PAS dan PPBM ada kemahuan untuk pick up isu ini. Saya rasa dah mula pick up. Dah mula pick up. Dan kalau kita tengok dari segi sosok ataupun figura di Pulau Pinang di bahagian PN, ada je macam Wan Saiful. Wan Saiful is, he's somebody who's able to take this issue. Dan mungkin mereka sedang fikirkan bagaimana nak jadikan isu ni sebagai antara isu yang boleh menjadi bahan kempen sewaktu pilihan raya negeri nanti. Sebab isu ni klasik. You're talking about pembangunan di island, menjejaskan nelayan tanpa kita masuk ke dalam isu perkauman. Tapi sebenarnya kita dah nampak dah subtext tu akan pergi ke mana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat kembali bersama dengan saya Khairi Jamaluddin. Saya nak ucapkan terima kasih kepada semua. Please hit the subscribe button dan jangan lupa untuk subscribe dan give us a like. Selamat kembali ke podcast Keluar Sekejap. Selepas ini kita nak bincang dua isu semasa. Dan yang pertama adalah isu yang diberikan nama Penang South Islands, ataupun sebelum ini dikenali sebagai projek Pulau Pinang Selatan, Penang South Reclamation, di mana kerajaan negeri Pulau Pinang berhasrat untuk buat aktiviti penebus gunaan tanah, land reclamation, untuk membina 3 pulau buatan manusia di pantai selatan Pulau Pinang. Dan ini adalah sebahagian daripada master plan yang besar. Dia mula dengan Penang Transport Master Plan, kalau tak silap saya, pada tahun 2013, untuk mengurangkan kesesakan di Pulau Pinang, untuk perkembangkan lagi zon perindustrian bebas main lepas, dan untuk membangunkan kawasan-kawasan perumahan dan komersial yang moden, yang green, yang hijau di selatan Pulau Pinang. Sebab kalau kita melihat pada Pulau Pinang sekarang ini, Pulau Pinang telah pun mencapai had dari segi expansionnya. Dia tak boleh nak bangunkan kawasan hutan simpan dan terpaksa melaksanakan reclamation yang telah pun dibuat di dekat dengan Georgetown, dan sekarang ini dibawa ke peringkat Teluk Kumbar, Gertak Sanggul, dan juga di dekat dengan lapangan terbang Bain Lepas. Namun demikian, projek ini adalah projek yang telah pun mencetus kontroversi disebabkan kesannya kepada alam sekitar dan kesannya kepada nelayan. Kebimbangan daripada sebahagian besar NGO dan juga nelayan, pencinta alam dan sebagainya, adalah pencemaran yang akan berlaku terhadap alam sekitar, kepada ekosistem dataran lumpur, mudflat, kepada tempat penangkapan ikan, kepada pendaratan penyu dan sebahagian terumbu karang ataupun coral reef di Pulau Rimau, yang merupakan ekosistem penting kepada sumber perikanan. Dan perkara ini telah pun mendapat bantahan dahulu daripada pelbagai NGO seperti mana yang saya sebutkan tadi. Tapi bantahan yang paling mungkin, yang paling famous adalah daripada pada waktu itu Yang Berhormat Nurul Izzah Anwar, mantan Ahli Parlimen Pulau Pinang, yang telah menyatakan pandangan bagi pihak komuniti nelayan di Pulau Pinang, di mana pendapatan mereka dan juga nasib mereka akan terjejas sekiranya projek ini diteruskan. Dan kita diberitahu bahawa baru-baru ini pada surat bertarikh 11 April, akhirnya Jabatan Alam Sekitar telah pun meluluskan ataupun telah meluluskan Environmental Impact Assessment yang diperlukan sebelum projek ini dijalankan, cuma dengan 70
satu syarat. So Syaril, itu dia punya explainer lah berkenaan dengan projek South Island, Penang South Island ni. Saya difahamkan kerajaan negeri Pulau Pinang akan dapat pendapatan yang lumayan daripada projek ini, penjualan hartanah dan sebagainya, dan duit itu akan digunakan untuk contoh membina pengangkutan awam, LRT dan lain-lain. Tetapi dalam hal ini adalah satu kes klasik, klasik kes pembangunan yang akan membawa kepada mudarat yang lain. What do you think? Memang itulah cara untuk menyifatkan perdebatan dan perbahasan ini. KJ, saya tahu off air KJ dah ada beberapa pandangan yang mungkin nak dikongsikan di sini. Jadi saya tak nak mendahului dalam hal itu. I just want to add one point ataupun membuka satu sudut dalam perdebatan tentang PSI ini. Saya kurang gemar sikitlah dengan cara Ketua Menteri defend projek ini. In terms of the merits of the project, we can go one way or another. Kita boleh bahaskan, kita boleh bincangkan, KJ dan saya boleh debat pasal hal ini. Tetapi apa pun pandangan kita dan pendirian kita, saya tengok beberapa kenyataan daripada Ketua Menteri macam dismissive lah, mirip angkuh sedikit. Contohnya dalam respon terhadap mereka yang mengkritik projek ini, antara hujah dia adalah disebabkan majoriti orang Pulau Pinang mengundi dalam pilihan raya 2018 untuk kerajaan negeri sedia ada, dan dalam manifesto ataupun dalam kempen pilihan raya 2018 pun mereka telah tunjukkan bahawa inilah perancangan mereka tentang PSI. Disebabkan kerajaan Penang menang dalam pilihan raya itu, maka menunjukkan bahawa majoriti rakyat Penang adalah mereka yang menyokong projek PSI ni. Seolah-olah mengatakan yang tak sokong ni minoriti ni, tak payah layan. Nombor satu, that's not fair. Number two ialah there's one person who used to say something like this, KJ, iaitu Tun Mahathir. Tun Mahathir, when I was growing up, saya ingat antara benda yang buat saya kurang minat sikit lah dia dalam hal the democracy is, dia kata we have elections, kita ada pilihan raya sekali 5 tahun dan saya menang pilihan raya, maka lepas tu apa-apa saya buat tu rakyat sokong lagi kan, so I can do whatever, ISA ke apa ke, it's up to me. Mungkin tidaklah begitu, saya bukan kata Tun Mahathir cakap sebiji macam tu, tetapi itu message yang beliau berikan, dan saya ingat message ni berkali-kali dalam TV dulu waktu saya kecil. I wish it was a bit more empathetic lah, dan bukannya dismissive tentang hal ini. Satu lagi, KJ, bila suara Sahabat Alam Malaysia, SAM, yang antara pengkritik projek ini, bertanya mana ataupun apakah butiran 71 syarat yang KJ sebut tadi itu, instead of Ketua Menteri terangkan sedikit sebanyak apa 71 syarat itu, kenapa perlu menyokong projek ini, jawapan dia ialah, ada dalam website, you bacalah appendix tu. KJ, cuba terangkan pada pendengar keluar sekejap, berapa panjang appendix yang 1000 lebih muka surat. 1000 lebih muka saya surat. cuba baca appendix tu, dan ialah Syaril dan saya ni agak policy nerd juga. Jadi kita cari orang lain. It was difficult to understand. Sangat-sangat technical. So saya setuju dengan Syaril. So Chow Kon Yeow, Ketua Menteri Pulau Pinang, saya kenal Chow Kon Yeow sebab saya kerjasama dengan beliau waktu pandemik hari itu. Yeah, we had our disagreements, but I find him to be quite a gentleman lah. Okay. I mean, banding dengan Guan Eng aggressive, very brusque ataupun sangat kasar. Tapi Chow Kon Yeow agak lembut. Tapi dalam hal ini saya setuju dengan Syaril, agak dismissive. Especially bila dia sebut projek ini dapat mandat yang besar daripada pengundi Pulau Pinang, sebab projek ini daripada dulu dah dibincang, dah dicadang, dan kita menang landslide election di Pulau Pinang. Therefore rakyat Pulau Pinang setuju. Saya rasa tak semudah itu. Tak semudah itu. Dalam election bukan dia nak undi single issue Penang South Island. Dia ada banyak isu lagi, kelemahan Barisan Nasional dan sebagainya. So saya rasa itu very dismissive, dan mungkin akan ada kesan pada pilihan raya negeri akan datang. Mungkin akan ada kesan cara dia jawab. Dan saya setuju dengan Syaril bila ditanya apakah, sebab untuk makluman pendengar, EIA report ataupun laporan daripada Jabatan Alam Sekitar meletakkan lulus dengan syarat 71 syarat. Cuma masalahnya 71 syarat tu nak cari dalam laporan tu yang teknikal, orang biasa tak akan faham.
Ya. Dan sepatutnya sebagai ketua menteri yang menerajui projek ini, yang menjadi champion kepada projek ini, dia kena buat libat urus lah. Dia kena kata ini 71 syarat dia. Tak payah nak terangkan semua 71, tapi boleh bucket ni adalah syarat-syarat yang diperlukan untuk jaga alam sekitar, ada pemantauan, ada penilaian yang berterusan dan sebagainya, dan memberi reassurance ataupun memberi keyakinan kepada penduduk, nelayan dan rakyat Pulau Pinang bahawa syarat ini akan dipatuhi dan ini adalah syarat yang terbaik yang telah dikeluarkan oleh Jabatan Alam Sekitar. Itu yang pertama. Yes. Yang kedua adalah saya rasa untuk komuniti nelayan ni dia mesti ada pelan yang lebih jauh daripada hanya pampasan. Sekarang ni penyelesaiannya bagi pampasan, itu saja. Mungkin nelayan di Pulau Pinang mungkin dia sunset industri, ya, industri yang akan ataupun industri yang akan jadi lebih kecil. Dia bukan industri saya rasa industri besar ataupun industri masa depan, tetapi mesti ada pelan untuk mereka. Sebab sebahagian daripada mereka nak buat apa selepas ni. Katalah laporan alam sekitar ni betul dan akan menjejaskan mata pencarian mereka. Dengan hanya memberi pampasan tak cukup. What happens after that? Correct. Dan saya tak nak tolak juga soal kesan kepada alam sekitar marine ni, ya, sebab walaupun ada beberapa syarat yang telah pun diletakkan, dia mesti akan ada kesan kepada alam sekitar marine. Jadi bagi saya isu ni belum selesai lagi walaupun dapat kelulusan, dan nasihat saya kepada kerajaan Pulau Pinang, I think you better do more engagement. Yes. Dalam hal ini daripada just bulldoze kata kita ada mandate dan kita akan teruskan sebab EIA dah diluluskan oleh Jabatan Alam Sekitar. Dan saya tengok banyak lagi isu-isu sampingan yang mungkin tak sempat kita bincang pada hari ini, yang mungkin jadi tanda tanya kepada rakyat Pulau Pinang juga. Kenapa tidak bangunkan tanah besar, kawasan di Butterworth dan sebagainya? Ialah jawapannya adalah nilai mungkin kalau dibangunkan Butterworth tidak tinggi seperti mana nilai pembangunan di kawasan pulau ataupun di kawasan island. Sebab itu kerajaan Pulau Pinang nak buat juga reclamation di island, dan sebab nilai dia tinggi dan pendapatan kerajaan negeri juga lebih tinggi. Tetapi benefit dia kepada siapa? Sebab bagi pembeli rumah, saya difahamkan di Southern Island tu memang akan adalah komponen kos rendah dan rumah kos rendah dan sebagainya, tapi kita tahu realiti dia lah. Dan saya rasa sebahagian besar daripada rumah yang akan bina di South Island tu adalah rumah mampu tengok, bukan mampu beli. Dan ramai yang akan tertanya mana komitmen untuk rumah mampu milik di tanah besar. So mungkin ada perancangan, dan saya tahu ada perancangan di peringkat kerajaan negeri Pulau Pinang. Mungkin hasil daripada penjualan rumah mampu tengok itu akan digunakan untuk membina rumah mampu milik di tanah besar. Tapi perkara ini mesti diterangkan dengan lebih jelas. Sebab kalau tidak, saya tahu bahawa isu ni akan dimainkan terutamanya oleh PN. Dan PN dia memang target. Saya rasa dia target mainland. Sekarang ni 6, 7, 8 kursi di mainland. Dan isu ni memang bola tanggung bagi mereka. Respon pada KJ punya last point itu, bukanlah saya nak saya cuma nak bertanya sama ada KJ rasa PAS dan PPBM ada kemahuan untuk pick up isu ini. Saya rasa dah mula pick up. Dah mula pick up. Dan kalau kita tengok dari segi sosok ataupun figura di Pulau Pinang di bahagian PN, ada je macam Wan Saiful. Wan Saiful is, sure. He's somebody who's able to take this issue. Run this. Dan mungkin mereka sedang fikirkan bagaimana nak jadikan isu ni sebagai antara isu yang boleh menjadi bahan kempen sewaktu pilihan raya negeri nanti. Sebab isu ni klasik. I mean, you're talking about pembangunan di island, menjejaskan nelayan tanpa kita masuk ke dalam isu perkauman. Tapi sebenarnya kita dah nampak dah subtext tu akan pergi ke mana. Dan juga dia ada isu yang lebih besar sebab kita bincang tentang MVP Sanusi hari tu. Kalau kerajaan persekutuan tidak ada peranan untuk koordinate benda ni, sebab ini akan membangunkan lagi industrial zone bahan lepas
lepas. Tetapi juga kita tahu bahawa di Pulau Pinang dia punya tanah dah tak cukup. Sebab tu kena tambah kan. Kena tambah. Kenapa tidak ini digunakan sebagai usaha kerajaan persekutuan kata kepada Pulau Pinang, no, let's do coordinated, bagi the next phase ke Kulim. Ya. Sebab Kulim dah dibangunkan. Yes. Kulim high tech sebab it was initially done for that purpose also. Sure. Dan Kulim ada banyak lagi tanah. Dan of course kerajaan negeri Kedah dah minta supaya diadakan lapangan terbang di situ, Ya. supaya tak payah bergantung kepada bahan lepas. Tapi akhirnya ialah mungkin silo thinking dibuat juga dan mengundang masalah alam sekitar, masalah nelayan dan sebagainya. So saya rasa kita akan terus pantau isu ni. Sebab We'll watch this sebahagian space. daripada penyelesaian ni adalah penyelarasan dari peringkat persekutuan juga ya. Ya. So kita akan watch this space dan saya yakin isu ni kita bangkitkan ni keluar sekejap sebab isu ni akan jadi isu Berterusan. pilihan raya. Berterusan. Okay? Saya nak ucapkan terima kasih kepada semua. Please hit the subscribe button dan jangan lupa untuk subscribe dan give us a like.